Okey, jadi bila kita telah berdiri tegak sambil menghadap ke arah kiblat, maka mulailah kita melakukan takbir. Kita dah nak mula solat ni, nak mula solat. Ya. Melakukan takbir yakni dengan mengangkat kedua belah tangan separas bahu. Kedua belah tangan separas bahu dengan jari-jari terbuka. Tapi agak rapat. Jari itu tak boleh dikembangkan macam ni ya. Jari itu terbuka tapi rapat. Dia terbuka tapi rapat kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk tak dirapatkan macam ni ya. Tapi macam ni jari yang empat jari itu dia terbuka tapi rapat dan jari telunjuknya mengarah ke arah telinga kata dia kan. Terbuka dengan agak rapat antara satu sama lain kecuali ibu jari berdampingan dengan telinga. Berdampingan bukan apa? Apa? Berdampingan dengan telinga, bukan kita colek telinga. Ya? Dengar tak? Dengar? Dengar. Ya macam itulah keadaannya. Kita terima aja dulu. Kalau masih agak okey, terima aja. Ya. Okey. Kita terima saja agak okey. Tapi kalau umpamanya dah teruk sangat, tak boleh, apa boleh buatlah. Okey, jadi kita angkat tangan separas bahu. Kemudian jari-jari terbuka tapi agak rapat dan jari ibu jari mengarah ke telinga. Bukan kita sampai colek telinga, tidak, tapi dekat saja dengan telinga, ya. Dekat dengan telinga. Dihadapkan ke arah kiblat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Okey, jadi dia kedudukannya macam ini. Jari ini menghadap ke arah, telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Bukan macam ini ya. Allahu Akbar. Bukan macam ni. Tapi telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Jadi dihadapkan telapak tangan ke arah kiblat dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi yang panjangnya dilah saja. Allah, tak boleh tu tak boleh panjang ya. Yang boleh panjang dilah saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi yang lain-lainnya tak boleh panjang, tiba ada Allah saja. Kalau panjang yang lain itu adalah satu kesalahan yang maknanya akan berbeza. Okey, Allahu Akbar maknanya ya. Nak tanya, itu bukan untuk orang lelaki ke? Orang perempuan kan sampai arah dada. Arah bahu. Yalah, dapat darah bahu je macam tu. Memang tu untuk lelaki. Tapi dia bawah sikit ya. Kita bawah sikit je lah. Tapi kalau agak tinggi pun tidak menjadi masalah. Lelaki utamanya macam inilah kan. Tapi kita memang apa? Tapi bukan macam ini ya, bukan macam ini, tapi tinggi dari bahu sedikit lah. Selesanya lah, jangan sampai kita dekat ke dada macam tu je. Jadi Allahu Akbar. Kita menyerah diri bah. Jadi kalau tengok ke dada tu tak nampak kita menyerah diri. Allahu Akbar itu penyerahan diri kita kepada Allah. Ya. Jadi kita nak menyerah diri tu memang dua-dua tangan tu. Tak boleh sebelah tangan. Kecuali kalau memang tangan kita satu je. Ya. Jadi kena dua-dua. Penyerahan diri kepada Allah dan menyatakan kebesaran Allah. Jadi macam saya surrender lah, macam itulah kira. Jadi tak boleh di bawah letak tangan tu, kena di atas juga. Tapi kalau lelaki ialah dia ibu jari tu arah dekat ke telinga dan tangan tu tinggi sikit lah, kadang-kadang ialah dia daripada bahu lah. Tapi kalau kita janganlah di bawah macam ini je kan. Menyatakanlah macam mana kita surrender, kita merasa membesarkan Allah. Dengan niat adalah kalau niatnya kita takbir berserta dengan niat, tapi niat tu tak payah kita sebut, hati je. Jadi Allahu Akbar dengan di hati kita nak solat apa? Solat fardu zuhur. Selesai tu je. Salat fardu asar. Salat sunat duha.
berapa rakaatnya tu tak perlulah disebut, diapakan, disematkan dalam hati. Jadi Allahu Akbar. Okey, kemudian apa falsafah daripada takbiratul ihram tadi? Jadi Allahu Akbar tu apa makna dia? Apa makna dia? Allah Maha Besar. Jadi kita membesarkan Allah. Allah Maha Besar. Okey, apa falsafah daripada takbiratul ihram? Iaitu suatu penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga tanda permulaan solat dan merupakan simbolik kepada kehidupan manusia di alam sementara ini, yang mesti dimulakan dengan zikrullah dan membesarkan Allah SWT. Jadi itu simboliknya. Jadi dia membesarkan Allah, kemudian penyerahan diri, dan kemudian dia sebagai simbol bahawa kita memulakan segala sesuatu dengan zikrullah, ya. Walaupun bukan dengan Allahu Akbar. Kalau kita apa saja kita nak mulakan, kena ingat Allah. Kerana semua yang kita berbuat tu hanya dengan izin dan kurniaan daripada Allah. Jadi itu falsafahnya tu, ya. Itu falsafah dia. Kita takbir tu iaitu menyatakan kebesaran Allah, menyerahkan diri kepada Allah, dan juga menyatakan sebagai simbol bahawa setiap kerja atau apa saja yang kita buat adalah dimulai dengan zikrullah. Okey. Kemudian Al-Qadhi Iyas pula menyatakan bahawa hikmahnya ialah menghadirkan dalam hati orang yang solat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk berkhidmat kepadanya dan berdiri di hadapannya bagi memenuhkan hati dengan rasa kehebatan Allah. Jadi dia adalah menghadirkan dalam hati orang yang tentang kebesaran Allah. Jadi kita Allahu Akbar tu, mulut kita bercakap Allahu Akbar, hati kita merasakan, hadirkan bahawa Allah tu maha besar. Yang pada takbir ini khusyuk perlu sangat. Tak boleh kita Allahu Akbar dengan fikiran kita pada yang lain, tak boleh. Perlukan khusyuk, ya. Tu takbir tu, Allah suruh kita takbir tu untuk menjadikan kita kembali kepada kekhusyukan, ya. Kadang-kadang kita dah dah mamai fikir apa je, Allahu Akbar, ingat kembali balik khusyuk. Kerana syarat sah daripada solat adalah khusyuk, ya. Apa rukun daripada solat adalah khusyuk. Jadi saya ulang semula, iaitu menyatakan bahawa hikmahnya ialah menghadirkan dalam hati orang yang solat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maka disebut Allahu Akbar sesuai dengan lafaznya. Allah Maha Besar. Jadi dihadirkan dalam hati bahawa Allah tu Maha Besar. Kita ni kecil macam debu je. Itulah, ya. Kemudian untuk berkhidmat, kita ni adalah untuk berkhidmat kepada Allah, ya, menyatakan kebesaran Allah, dan kita berkhidmat kepada Allah dan berdiri di hadapannya untuk memenuhkan hati kita, dengan rasa kehebatan Allah tu. Jadi kita berdiri depan dia, baca Allahu Akbar, rasakan kebesarannya, dan kita nak berkhidmat kepada Allah dan tambah terasa macam mana hebatnya Allah tu, ya. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala agar khusyuk dan tidak bermain-main. Sifatnya ketika takbir tu tak boleh sama sekali bermain-main, ya. Khusyuk. Jadi dengan khusyuk terasalah macam mana hebatnya Allah, macam mana besarnya Allah. Itu persyaratannya. Kena khusyuk mengucapkan Allahu Akbar. Tu kena khusyuk, ya. Kemudian apa dalil dia? Ya, apa dalil yang mewajibkan kita bertakbir itu? Kalau dalil niat sudah ada lah, innamal a'malu binniyat. Tapi dalil takbir itu, ya. Nabi SAW telah bersabda, ya. Sabda Nabi SAW, innahu, sesungguhnya, la tutimmu salatan, tidak sempurna salat,
li ahadin bagi seseorang minan nas daripada manusia hatta yatawadda sampai dia berwuduk fayada'ul wuduk maka dia lakukan wuduk tu mengikut keperluannya membasuh mengikut semua anggota yang dia disuruhkan anggota wajib daripada wuduk semuanya dibasuh dengan betul Jadi dia berwuduk dan wuduknya tu yada'u dia buat mengikut ketentuannya. Okey. Jadi tidak sempurna salat sampai orang tu berwuduk betul-betul maksudnya Tak berwuduk asal jadi kaki basuh ditantangkan saja ke dalam air ke paip tak boleh. Kena dibasuh betul-betul. Jadi berwuduk betul-betul maksudnya fayada'ul wuduk maka dia tempatkan wuduk tu di tempatnya maknanya betul-betul berwuduk yakni mawadi'uhu di tempatnya di tempat wuduk tadi tu. Summa kemudian yukabbir kemudian bertakbir. Jadi tidak sempurna solat kalau tak wuduk kecuali kalau sudah berwuduk kemudian bertakbir. Jadi solat itu adalah takbir itu adalah permulaan daripada solat. Dan yang kedua dalilnya sabda Nabi SAW, miftahus solah at-tuhur. Kunci solat tu adalah suci. Kunci solat adalah suci. Kemudian wa tahrimuha dan ihramnya adalah takbir. Jadi macam kita pergi menunaikan umrah lah. Menunaikan umrah ataupun menunaikan haji ada persyaratannya tu. Persyaratannya tu ada ihramnya. Kalau tak ada ihramnya maka ihramnya tu dah takbir. Maknanya bila kita sudah memulakan takbir tadi maka tak ada kerja yang boleh kita buat selain daripada kerja salat tu. Tak boleh nak bercakap, tak boleh nak tengok ini, tak boleh fikir yang lain itu. Jadi itu maksud dengan tahrimnya tu. Ihramnya tu. Kalau kita nak naik haji, kita ihram. Kita berniat ihram. Selepas niat ihram tu, maka ada benda-benda yang tak boleh kita buat. Haram kita buat. Kalau kita buat, salah, batalkah ataupun perlu denda. Di dalam solat, tahrim daripada solat tu adalah takbir. Jadi kalau bila dah mula takbir, siapapun yang memanggil tak boleh kita jawab panggilannya. Tak boleh kita jawab panggilannya. Tak boleh kita cakap apa-apa, tak boleh berjalan ke mana-mana. Memang buat dulu solat tu. Jadi itu tahrimnya tadi. Tahrimnya takbir wa tahliluha at-taslim. Tahallulnya adalah salam. Maknanya kalau dah selesai salam, buatlah apa yang nak dibuat. Tetapi kalau belum salam, kalau sudah takbir, maka tak ada satu pun perkara yang boleh kita lakukan kecuali yang ada kaitan dengan solat. Bahkan kalau kita mengucap alhamdulillah pun tak boleh. Andai katalah umpamanya kita bersin, kemudian kita cakap alhamdulillah, tu pun tak boleh di dalam solat tu. Ataupun kita menguap, kita ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim, itu pun tidak boleh. Jadi hanya lafaz-lafaz yang ditentukan di dalam solat tu saja yang boleh kita sebut. Itu dia yang dimaksud tahrimnya tu. Jadi solat tu memang dibuat tumpukan sepenuh perhatian kepada solat tadi. Kemudian takbir, ini tahlil atas. Kemudian takbir permulaan solat tu takbiratul ihram itu dinamakan dengan takbiratul ihram, iaitu takbir yang mengharamkan kita untuk membuat perkara lain. Itu takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang lain, takbir nak rukuk, takbir nak sujud, duduk antara dua sujud, kemudian nak takbir seterusnya disebut dengan takbir intiqal. Intiqal maknanya perpindahan. Takbir perpindahan atau takbir intiqal, iaitu takbir untuk perpindahan daripada satu gerakan ke satu gerakan salat yang lain. Mesti diapakan dengan takbir. Tapi takbir intiqal ni hukumnya sunat. Kalau takbir ratul ihram tu hukumnya
adalah rukun solat, dia adalah wajib. Jadi satu gerakan kepada gerakan yang lain dari takbir ini ialah sebagai pemberitahuan. Pemberitahuan. Kalau dia diucapkan dengan kuat, dengan dijaharkan. Takbir dari satu takbir intikal, semua takbir tu diucapkan dengan cara jahar ataupun dikuatkan untuk membagi tahu, utamanya kalau salat jamaah, untuk membagi tahu orang berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Tetapi kalau lambat saja, umpamanya selepas kita baca ayat kemudian kita nak rukuk, takbir secara senyap tak dijaharkan, tak tahu orang. Tak tahu orang kita sedang buat apa. Jadi dengan ada takbir tu tahulah kita bahawa orang ni dah berpindah dari suatu rukun ke rukun yang lain. Itu dia takbirnya tadi ya. Jadi takbir yang pertama sebut takbiratul ihram, takbir yang untuk memulakan ihram kita atau mengharamkan kerja-kerja yang lain, dan takbir yang lain disebut dengan takbir intikal. Takbir ini perlulah disebut secara jahar. Jahar maknanya dikuatkan, iaitu lantang. Dikuatkan atau melantang, tak boleh lambat je, tak boleh dengan sir saja, tak boleh. Kalau baca yang lain, baca ayat boleh kita dengan sir, tetapi kalau takbir kena dijaharkan atau dibaca dengan lantang. Takbir ini perlu disebut dengan jahar tentang berdasarkan kepada hadis. Apa hadis dia? Shalla bina Rasulullah wa Abu Bakar khalfah. Salat bersama kami Rasulullah. Telah salat bersama kami Rasulullah wa Abu Bakar khalfah, dan Abu Bakar berada di belakangnya, iaitu di belakang Rasulullah. Fa iza kabbara Rasulullah, dan maka apabila bertakbir Rasulullah, kabbara Abu Bakar liyusmi'aha. Kemudian Abu Bakar pun bertakbir, dikuatkannya, dijaharkan oleh Abu Bakar supaya yang lain dapat mendengar. Liyusmi'aha, agar dia perdengarkan kepada yang lain. Karena pada masa dulu tu tak ada mic ya. Tak ada mic. Sekarang ni kalau ada mic, imam dia satu bercakap, lambat pun terdengar juga di belakang. Tapi ni kalau orang dah ramai, kemudian Rasul tidak kuat ya, ndak dengan lantang Rasul mapokan, mungkin Rasul penat kalau tak dapat membaca dengan lantang takbirnya, maka Abu Bakar yang ada di belakang Rasulullah menguatkan bacaan. Itu sebutnya sebagai tasmi' lah, untuk memperdengarkan. Jadi Rasulullah Abu Bakar sebagai musmi' yang mendengarkan kepada orang lain. Itu dibolehkan. Jadi kita selalu juga dengar. Biasanya kita dengar kalau di Makkah lah. Kalau di sini jarang ada orang di belakang tu menyambung takbir tu. Tapi kalau di Makkah, Allahu Akbar kata imam. Kemudian ada orang yang mentasmi'kan tu di belakang tu, yang untuk mendengarkannya tu Allahu Akbar kata dia. Jadi tahulah orang bahawa imam sudah berpindah ke satu rukun yang lain. Okey, hasilnya tanpa lafaz takbir ini solat tidak sah dan tidak diterima. Jadi tanpa lafaz Allahu Akbar solat tidak sah. Itu yang disebut dengan rukun qauli ya. Rukun qauli dengan ucapan, dengan kata-kata. Yang solat tu dia terdiri daripada rukun fi'li dan qauli, perbuatan dan perkataan. Yang perkataan satu adalah takbir, tu yang pertama ya. Kalau niat tu dalam hati, itu qalbi, rukun qalbi. Kemudian rukun qauli yang rukun dengan perkataan, iaitu membaca takbir tu Allahu Akbar tu. Kemudian membaca Al-Fatihah, itu lagi rukun qauli, dan terakhir membaca tahiyat, itu yang rukun qauli. Yang lainnya tu sunat tu, bukan rukun ya. Baca ayat selepas Al-Fatihah, kemudian membaca tasbih ketika rukuk. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu, itu semuanya adalah sunat. Tapi yang wajibnya, yang rukunnya, satu takbir, rukun qauli itu satu takbir, yang kedua baca Al-Fatihah, dan yang ketiga membaca
tahiyat. Itu kemudian salawat. Tahiyat dan salawat. Itu yang rukun qauli di dalam solat. Ya, tanpa ada rukun qauli itu, maka solat tidak sah kalau kita tak buat. Okey, jadi hasilnya tanpa lafaz takbir ini solat tidak akan sah dan tidak diterima. Jika terleka kita ataupun terlupa, sengaja atau tidak untuk mengucapkan lafaz takbir, wajib untuk mengulangi solat. Andai kata mungkin kita mengantuk kan nak solat, kita angkat tangan tetapi tak ada lafaz takbir tu keluar, tak ada Allahu Akbar tu tidak ada keluar, maka wajib kita ulang balik. Wajib kita ulang balik, tidak boleh kita teruskan saja, ya. Dan mesti kita sebut, tak boleh dalam hati je, tak boleh, kena disebut, dia qauli, kena disebut, tak boleh dalam hati. Okey, wajib mengulangi solat. Ini ialah pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i berdasarkan kepada nas hadis amalan Rasulullah dan para sahabat secara berterusan. Kerana macam itulah orang membuat. Jadi kalau tak dibuat, tidak dibaca takbirnya Allahu Akbarnya, maka solat tidak sah, wajib diulang balik. Yang utamanya tu yang takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram. Kalau takbir intiqal tu itu hukumnya sunat je. Tetapi yang takbiratul ihram ni adalah rukun solat. Kemudian arah pandangan mata ketika solat. Ke mana kita nak tengok? Ke mana kita menengok ketika solat? Setelah kita memulakan solat, terdapat dalil yang menggalakkan orang yang bersolat untuk menundukkan wajah melihat ke tempat sujud semasa berdiri. Ia datang daripada hadis seperti apa hadisnya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ara sahu wa rama bibasarihi nahwal arti. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Ta'ara sah tu menundukkan kepalanya. Kemudian rama bibasarihi, dia lontarkan pandangannya nahwal ard, ke arah bumi, ke tempat sujud, ke bawah. Jadi bila kita sudah takbir, kita tak boleh tengok depan aja macam tu, ya. Kita tengok ke tempat sujud. Itu mengikut pandangan daripada Syafi'i. Ada yang lain pun ada juga mengatakan lain, ya. Tapi yang ni Syafi'i dan Imam Syafi'i lah. Untuk menundukkan wajah melihat ke tempat sujud berdasarkan dalil adalah Rasulullah ketika selepas takbir tadi dia tundukkan kepala dia, kemudian dia tengok ke tempat sujud. Itu satu dalil. Dalil yang kedua adalah dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Rasulullah masuk ke Kaabah. Bukan ke dalam Kaabah, ya. Marah di luar Kaabah tu, kalau dalam tu tak ada solat dalamnya dah, tak boleh dah. Di luar Kaabah, mengarah ke Kaabah. Ma khalfa basaruhu, tidak dia tinggalkan pandangannya maudhi'a sujudihi, dari tempat sujudnya, hatta kharaja minha, sampai dia keluar daripada solatnya tadi itu. Jadi masuk dah solat dekat Kaabah, kemudian dia tak tengok, bukan Kaabah yang ditengoknya. Ini kadang-kadang ada kita silap dalam di dalam pandangan yang kita tahu kan, melihat Kaabah tu kan dia adalah berpahala kan. Dia sunat, dia berpahala, pahalanya adalah sangat tinggi. Jadi ketika solat dia pun lihat Kaabah juga. Tak ada, ya, bukan melihat Kaabah. Ketika solat kita digalakkan untuk melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud, bukan ke Kaabah. Bukan melihat ke Kaabah. Ketika solat, dia ada peraturannya. Yang solat ni ada peraturan tersendiri. Dia tak boleh masukkan tempat yang umum dah. Jadi Rasulullah SAW masuk ke dalam Kaabah. Baginda tidak memalingkan pandangan matanya dari tempat sujud sehinggalah dia keluar daripadanya. Sampai keluar, maknanya sampai selesai solat lah tu. Baru dia tengok ke tempat yang lain. Jadi maknanya memang solat tu melihat tempat sujud, melihat ke bawah lah.
ke bawah. Kemudian justru Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpandangan elok menumpukan pandangan mata ke arah tempat sujud. Dia tengok ke bawah, arah kaki ke mana kan? Kata Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Syafi'i, mengatakan, Abu Hanifah juga mengatakan elok tengok ke tempat sujud. Ya, bukannya ke bawah ke arah kaki, kecuali ketika kita sedang rukuk. Ketika sedang rukuk tu memang lihat arah kaki, bukan melihat ke tempat sujud. Kalau lihat ke tempat sujud, kepala kita akan terdongak. Ya, kepala akan terdongak. Tak jadi kepala tu macam 90 degree, dia akan naik kepala sikit. Macam tu kalau kita tengok ke tempat sujud. Jadi ketika kita rukuk, maka kita melihat ke arah kaki kita. Okey, jadi itulah ikut pandangan daripada Imam Sufyan dan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Pandangan elok ditumpukan pandangan mata ke arah tempat sujud. Manakala ijtihad Imam Malik dan Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan elok memandang ke arah hadapan dan bukan ke tempat sujud. Kalau Maliki dengan Al-Arabi dia cakap tengok ke depan. Jadi tengok ke depan lah seorang solat tu, jangan tidak tengok ke sujud. Mungkin ada kita tengok kalau di Makkah kan Maliki banyak mazhab dia. Di Makkah, di Libya pun Maliki juga. Dia tengok memang ke depan je macam tu. Tapi kalau Syafi'i tidak menggalakkan di depan, dia ada sunahkan untuk melihat tempat sujud. Kenapa? Kalau kita melihat ke depan macam banyak gangguan. Ada orang lalu nampaklah di kita kan. Kalau umpamanya kita dekat tingkap, nampaklah apa-apa yang ada di luar tingkap tu. Kalau dekat pintu, nampaklah apa yang di luar pintu tu. Jadi tidak dapat kita khusyuk dengan baik. Itu yang Imam Syafi'i menyatakan sunat ataupun elok, kata dia, untuk melihat ke tempat sujud. Jadi untuk menjaga kekhusyukan kita, ya, menjaga kekhusyukan kita. Kemudian adapun ada yang kecil di bawah tu. Adapun mazhab Hanafi dan Hambali dan Al-Qadi Suraih elok melihat tempat kaki ketika rukuk dan melihat tempat hidungnya ketika sujud. Ketika sujud, apalah kita nak tengok pula lagi, dah sujud dah kan. Ketika tempat hidungnya ketika dia sujud. Kalau Imam Nawawi pula berkata melihat tempat sujud dalam semua keadaan. Imam Nawawi adalah salah seorang daripada ulama dalam mazhab Syafi'i, ya. Imam Nawawi salah seorang ulama daripada mazhab Syafi'i. Ini yang jadi ikutan kepada kita. Jadi kita tengok ke arah kata Imam Nawawi, dalam semua keadaan kita menengok ke tempat sujud. Kemudian ada satu riwayat daripada Al-Baihaqi, ulama Syafi'i berpandangan, ada dalam hadisnya, dalam riwayat jadi, ya Anas ij'al basaraka haitsu tasjud. Wahai Anas, jadikanlah pandangan engkau di mana engkau sujud. Itu riwayat Al-Baihaqi, hadis, ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi itu yang menjadi dalil padanya, iaitu ulama Syafi'i berpendapat hanya ketika tasyahud sahaja perlu melihat ke arah jari yang diacungkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Dr. Muhammad Jumaat dan Qadi berpandangan Hanafi dan Hambali lebih kuat, kerana ia juga adalah amalan daripada Nabi SAW. Jadi semua tempat menengok kepada tempat sujud, kecuali ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, tengok jari, kerana Rasul pun membuat macam tu. Tengok jari kita ketika tu, ke situ saja. Yang lainnya tengoklah ke tempat sujud, ya. Kemudian, namun walaupun dalil-dalil yang dikemukakan ini sahih dari sudut riwayatnya, ia tidak begitu jelas dari sudut kepahamannya, iaitu keperluan melihat tempat sujud. Riwayatnya sahih, tapi kenapa diperlukan tempat sujud?
Maksud menundukkan kepala dalam hadis ini tidak semestinya memandang ke tempat sujud. Dan hadis kedua pula tidak semestinya memandang ke hadis kedua tidak pula dijelaskan secara terang ia dilakukan ketika solatkah, atau ianya menyebut Nabi masuk Kaabah dan kemudian Nabi bukannya ketika solat. Jadi Nabi melihat Kaabah kemudian masuk Kaabah kemudian Nabi melihat tempat sujud je. Kata dia ndak tahu bahawa hadis ini tujuannya berdasarkan Nabi solatkah ataupun tidak. Kemudian ada di dalam hadis tadi nyatakan Nabi melihat ke bawah, melontarkan pandangannya ke bawah ke arah bumi. Tak ada disebut pasal sujud, kata dia. Tapi hadis tu memang betul, memang sahih, tetapi kepahamannya berbeza-bezalah oleh orang. Jadi yang jelas Imam Syafi'i dan Imam Nawawi dan Imam Baihaqi, dia menyatakan bahwasanya kita pandang ke tempat sujud itu adalah lebih baik kerana ini lebih menumpukan, boleh menjadikan kita lebih khusyuk, iaitu tertumpu perhatian kita. Kesimpulan. Setelah diteliti hadis-hadis yang terdapat dalam bab ini, maka dapat dipahami bahawa matlamat asas daripada tindakan melihat tempat sujud tu apa dia matlamat asasnya. Kita melihat tempat sujud tu. Kenapa kita lihat tempat sujud? Satu, kerana dia mendatangkan khusyuk. Boleh mendatangkan khusyuk. Tapi kalau kita tak melihat ke tempat sujud, kita tengok ke depan, yang nampak telekung kawan di depan. Oh, cantiknya lagi telekung ni. Di manalah dia belinya ni? Lain pula terpandang. Kalau lalu umpamanya kita mandang ke depan je. Kita solat di rumah, mandang ke depan, nampak orang lalu, siapa tu yang lalu tu, terfikir yang lain-lain. Jadi bila kita melihat kepada tempat sujud, maka datanglah kekhusyukan kita. Yang kedua, dia boleh menghilangkan gangguan luar agar dapat memfokuskan perhatian terhadap solat. Ia dapat mampukan gangguan luar kan. Jadi kita tidak diganggu oleh benda-benda yang lain. Kalau kita tengok depan lalu cicak pun, itu pun jadi perhatian. Tambahan lagi, syaitan memang punya suka betul mengacau kita tentang solat. Yang biasanya kita tak perhatikan, jadi perhatianlah ketika solat tu. Jadi nampak cicak berjalan kalau kita tengok di di dinding. Nampak kadang-kadang ulat gogok jalan, ataupun lipas terbang, macam-macam lah. Jadi itu boleh mengganggu kita solat. Jadi dengan menumpukan melihat ke tempat sujud, maka hilanglah gangguan luar. Yang ketiga, boleh menimbulkan rasa rendah diri ketika solat. Rendah diri, kita menunduk ya. Kalau ada orang yang solat menengok ke atas tu, Allah, dengan sombongnya dia solat, padahal dia sedang berhadapan dengan Allah. Jadi dengan itu kita menunduk. Andai kata kita panggil lah orang kan, kemudian dia menunduk depan kita, nampak dia merasa dia rendah diri. Tapi kalau dia tantang mata kita, nampak dia tu pemberani kah, dia tu tinggi diri kah, macam tu. Okey, jadi begitulah kita berhadapan dengan Allah, kita rasakan rendah diri ketika solat. Kemudian membezakan keadaan orang yang sedang solat dengan orang yang di luar solat. Nampak gitu, kalau dia memandang ke tempat sujud, sedang solatlah dia tu, bukan sedang menengok-nengok benda lain. Dan yang kelima, menghilangkan rasa bongkak dengan memandang ke atas seperti sifat majoriti orang yang sedang membesarkan diri. Jadi itulah lima sebab kenapa kita digalakkan untuk memandang tempat sujud. Jadi ulang semula, pertama adalah mendatangkan kekhusyukan, yang kedua boleh menghilangkan gangguan daripada benda lain, yang ketiga boleh menimbulkan rasa rendah diri kita, yang keempat membezakan antara orang salat dengan orang yang tak salat, dan yang kelima adalah menghilangkan rasa bongkak dan sombong di dalam hati. Seorang yang bongkak, dia tengok ke atas. Kadang kita ada juga tengok orang tu, mungkin dia tak faham, mungkin dia tengok ke atas sedang solat, itu tidak boleh. Hadis berikut juga menyokong kesimpulan yang dibuat.
la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghalul musalli. Ada dalam satu hadis, la yanbaghi, tak pantas, tak layak, an yakuna, bahwasanya adalah fil bait, di rumah itu, sesuatu yashghalul musalli, yang boleh menyibukkan orang yang sedang solat. Ada umpamanya dia kalau dia tengok ada TV hidup menyibukkan orang yang sedang solat. Ada dia tengok langsir lah, bunga langsir yang berbunga-bunga, dia hadap ke langsir yang berbunga-bunga, menyibukkan. Jadi Rasul mengatakan tak layak, tak patut kita ada di dalam rumah tu yang boleh menyibukkan pemikiran kita atau boleh mengacau pemikiran kita ketika kita sedang solat. Jadi memang layaklah atau patutlah kita untuk melihat ke arah tempat sujud. Yang itu sekarang digalakkan kalau kita salat tu jangan menggunakan umpamanya sajadah yang berbunga-bunga macam-macam, yang ketika kita sedang menengok tu terfikir kita mengenai bunganya lah. Jadi kalau boleh kita alaslah, kita tambahlah dengan yang putih umpamanya, yang tidak ada bunga, tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan itu usaha kita agar kita lebih khusyuk. Kita gunakanlah umpamanya tudung yang putih, letakkan di atas sajadah kita supaya kita tak terfikir benda-benda yang lain. Karena kadang-kadang walaupun sudah kita usahakan untuk khusyuk, tak ada yang mengganggu, yang pikiran kita ini macam-macam lah dia, mengganggu solat kita. Jadi kita berusaha untuk sentiasa khusyuk di dalam solat tadi. Jadi di antaranya itulah mandang ke tempat sujud, dan kalau boleh sejadah kita tu adalah sejadah yang tidak boleh menyibukkan pikiran kita. Juga hadis Nabi SAW yang lain, fa iza shallaitum fala taltafi'u fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Fa iza shallaitum, apabila kamu solat, fala taltafi'u, jangan kamu berpaling-paling, jangan tengok ke sana, jangan arah ke sini atau mata liar, jangan berpaling-paling, kata dia kan taltafi'u di sini. Rasanya jangan kamu menoleh ke sana sini, iyalah jangan menoleh ke sana sini. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yansibu wajhahu, Allah mengarahkan wajahnya, liwajhi abdihi, ke wajah hambanya yang sedang solat, fi solatihi ma lam yaltafit, selagi dia tidak berpaling, selagi dia tidak menggerak-gerakkan kepalanya lah, selagi mana hambanya tidak menoleh ke arah yang lain. Jadi Allah perhatikan, tengok muka kita, Allah hadapkan wajah Allah, Allah tengok muka kita ketika kita solat. Mudah-mudahan di sini boleh menambah kekhusyukan kita. Kalau kita terfikir kita sedang solat tu, kita ada pikiran yang lain, kita balikkan kembali bahawa Allah akan menghadapkan wajahnya selagi pikiran kita tertumpu kepada Allah. Tapi kalau pikiran kita dah pergi pada yang lain, Allah pun akan berpaling. Tak dipedulikan lagi, tak lagi ditengok oleh Allah. Yang kita nak betul lah supaya Allah menengok kita, ya. Teringin sangat kita bahawa Allah menengok kita, dan itulah yang kita mahukan. Jangan sampai Allah berpaling daripada kita. Jadi ini dinyatakan kalau umpamanya pikiran kita berpaling, kalau umpamanya apalagi kalau muka kita berpaling, wajah kita, perhatian kita berpaling, maka Allah akan berpaling daripada kita. Jadi kalau boleh ya, ingat hadis yang ini. Ya, di sini. Fa iza shallaitum, apabila kamu solat, fala taltafi'u, jangan kamu alih-alih, ya, jangan kamu menoleh ke sana sini. Atau pikiran kalau boleh janganlah pikiran pun menoleh juga. Ya. Tumpukan betul-betul. Usahakan, walaupun memang tak dapat kita untuk khusyuk 100%, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk tidak mengurangkan kekhusyukan kita tu, ya. Baik dari segi pandangan, dari segi pemikiran. Kita ingat kalau umpamanya kita menoleh, Allah pun akan berpaling daripada kita. Jadi
kita rasakanlah bahawa Allah sedang memperhatikan kita, jangan kita noleh-noleh kepada yang lain. Kerana kita pun kadang-kadang bila sekiranya kita panggil anak kita panggil murid kita, kalau seorang guru panggil murid, nak bercakap, kita bercakap dengan murid kita tu, kemudian dia tengok sana, tengok sini, tengok kaki, tengok tangan, sakit hati kita. Sakit hati kita. Apa lagi kita menghadap Allah, kemudian pikiran kita melayang-layang kepada kain yang dijemuran lah, macam-macam. Apa yang nak dimasak nantilah. Sudah ada bahan untuk masak lah. Padahal muka kita menghadap Allah. Jadi kalau boleh kita berusaha. Karena nilai solat itu sekedar berapa khusyuknya kita, ya. Ingat, ya. Berapa khusyuknya, itulah nilai solat. Kalau khusyuknya separuh lah nilai solat kita. Kalau khusyuknya sepertiga lah. Kalau khusyuknya 20% lah nilai solat kita. Walaupun kita gerak cukup 100%, tetapi nilai solat kita berdasarkan kepada kekhusyukan. Ada tu nanti, ya, dalam hadis ada nanti tu. Okey. Justru dengan berbekalkan dalil-dalil yang diberi dan tafsiran serta fatwa para ulama, digalakkan untuk menundukkan pandangan sama ada ke tempat sujud atau ke lainnya ketika solat. Ia merupakan salah satu kaedah Nabi SAW untuk menumpukan perhatian kepada solat. Ini kaedah yang dilakukan oleh Rasul supaya dapat khusyuk. Jadi kita tirulah, ya, kita tirulah. Ini ada tengoknya gambar kemana mata memandang tu. Jadi untuk menundukkan pandangan sama ada ke tempat sujud ke ataupun ke yang lain, yang jelasnya ke bawah, ya, ke bawah. Ketika solat itu merupakan salah satu kaedah yang dilakukan oleh Rasul untuk menjadikan khusyuk di dalam solat, untuk menumpukan perhatian. Namun ia tidaklah sampai ke tahap wajib. Dia tak sampai kepada tahap wajib. Kalau kita tengok depan pun solat kita sah juga, ya. Sah juga. Malah boleh berubah menurut keadaan. Apa yang pasti Nabi SAW melarang daripada memandang ke atas. Itu tak boleh, ya. Nabi larang memandang ke atas seperti orang yang bongkak. Padahal kita sedang berhadapan dengan Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ini dilarang, ya. Kalau memandang ke atas dilarang. Kalau memandang ke depan tu tak ada larangannya, tapi digalakkan untuk memandang ke tempat sujud. Kalau yang untuk ke atas, Rasul menyatakan layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah. Suatu kaum hendaklah berhenti daripada mengangkat pandangan mereka ke langit seperti orang yang sombong atau bongkak di dalam solat. Jadi tidak boleh menengok ke atas dalam solat. Jadi suatu kaum hendaklah menghentikan mengangkat kepalanya ketika solat, kerana mengangkat kepala itu macam orang bongkak. Sedangkan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, Allah SWT, kita mesti menundukkan wajah kita, menundukkan hati kita, menumpukan perhatian kita kepada solat. Kemudian memejamkan mata ketika solat. Hukumnya juga terdapat perbezaan ijtihad para ulama. Bolehkah kita untuk tumpukan perhatian? Bolehkah kita pejamkan mata kita? Ini apa? Dulu ada juga yang bertanya ni. Sekarang cuba kita kaji. Bolehkah ataupun tidak? Hukumnya juga terdapat perbezaan ijtihad para ulama. Sesetengahnya mengharuskan dan mengatakan ia lebih memungkinkan hadirnya khusyuk. Manakala Imam Ahmad mengatakan makruh. Kalau mengikut Imam Ahmad, hukumnya makruh. Beberapa ulama Syafi'i juga mengatakan makruh, karena ia menyerupai orang Yahudi. Karena menyerupai orang Yahudi, kan kita memang tidak dibolehkan untuk mengikut perangai ataupun kelakuan daripada orang Yahudi. Itu tak boleh, betul, ya. Rasul memang tak suka betul. Jangan ikut orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau solat matanya dipejamkannya.
Jadi Imam Syafi'i ada mengatakan juga makruh, tapi tidak sampai pada haram ya. Karena ia menyerupai Yahudi. Bagaimanapun, hadis yang dijadikan dalil makruh memejam mata ketika salat itu adalah dhaif menurut Imam Al-Baihaqi. Jadi hadisnya hadis dhaif. Jadi kalau hadisnya itu hadis dhaif, sebenarnya boleh juga kita jadikan sebagai sandaran. Tapi tidaklah wajiblah hukumnya, maknanya tidak wajib. Selain itu, amalan memejam mata semasa solat juga dapat dilihat sebagai bercanggah dengan beberapa dalil hadis Nabi seperti berikut. Ada dalam hadis Nabi menyuruh membuka mata ketika solat tu jangan dipejamkan mata. Kenapa kata Nabi ni? Kalau nampak ular kata dia kan, ketuklah ular tu sedang solat. An Abi Hurairah qal amara Rasulullah biqatlil aswadaini fi shalah, iaitu al-hayyah wal aqrab. Karena Rasul mengatakan daripada Abi Hurairah ni, Rasul mengatakan Rasul menyuruh, kalau dia berkata, Abu Hurairah berkata, Rasul menyuruh, amara Rasulullah menyuruh Rasul SAW biqatlil aswadain, dengan membunuh dua benda hitam. Membunuh dua benda hitam di dalam solat, iaitu al-hayyah, iaitu ular dan lipan, kalajengking, akrab, kalajengking. Ular dan kalajengking. Jadi kalau nampak ular, bunuh je walaupun sedang solat. Jangan kita tak apalah saya sedang solat. Tak boleh macam tu. Bunuh je kata Rasul walaupun sedang solat. Jadi ambillah apa yang dapat, dibunuh ular tu. Jadi kalau disuruh bunuh ular ataupun kalajengking, kalau kita memejam mata, nampak ke benda tu? Kan tak nampak. Jadi kalau disuruh bunuh tu maknanya bukakan mata ketika solat. Ya, bukakan mata ketika solat. Kalau nampak ada binatang yang berbahaya tu, dua benda tu. Kalau kadang-kadang bukan kalajengking, ini apa ni, lipan. Lipan pun kalau nampak dah mendekat ke kita lipan tu, kita kena bunuh lah. Jangan yang ada diviralkan hari tu, entah mungkin dibuat-buat atau betul. Dia nampak lipas, Allah mak, bergetar-getar badan dia menengok lipas tu. Tak khusyuk dia solat lagi. Lipas bukan lipan, lipas. Jadi ini yang boleh dibunuh ketika kita sedang solat tu, ular dan binatang yang bisa lah. Maksudnya di sini ni ular dengan kalajengking. Biasanya kalau ular yang kita solat di luar lah, umpamanya orang solat di padang pasir tu kan, padang pasir, adalah ular. Orang solat di luar, di kawasan, di kebun, adalah mungkin ada ular, mungkin ada lipan, ada apa. Tapi kalau kita solat di rumah, dengan kapet yang cantik, mana ada lagi ular dan lipannya tu? Tak ada pula lah ada benda-benda tu. Jadi yang jelasnya kalau kita salat nampak ular ataupun lipan, maka bunuhlah. Jadi kalau disuruh bunuh bermakna kita buka mata kita ketika salat tu. Hasil ini memberi indikasi kepada kita bahawa perlu membuka mata jika ingin melaksanakan erti daripada hadis ini. Walaupun dalam konteks zaman sekarang yang amat jarang ditemui ular dan kalajengking di tempat solat, hadis ini memberi kepahaman kepada kita akan perlunya membuka mata untuk menjaga keselamatan diri di masa solat. Umpamanya kita pergi salat numpang ke suatu surau tu dah lama, umpamanya tak berpakai, mungkin ada benda-benda yang tak betul dalamnya tu. Tu boleh jadi juga. Jadi untuk selamatkan diri bukalah mata, tapi sekali-sekala pejamkan, tak apa. Untuk kalau umpamanya sudah tak fokus, kita pejam mata sekejap, fokuskan balik perhatian kita tadi tu. Imam Ibn Qayyim berkata bahawa jika dengan membuka mata tidak mengganggu kekhusyukan solat, maka ia lebih elok daripada kita pejam. Kalau kita boleh khusyuk dengan buka mata lebih baik. Dan pandangan yang mengatakan elok pejam adalah lebih bertepatan dengan prinsip dan tujuan solat berbanding pandangan yang memakruhkannya.
tujuan solatnya tu dia pejamkan tu tujuannya untuk khusyuk. Orang mengatakan makruh tu ambil apa je lah, pedulikan dia lah, kata dia. Itulah maksudnya tu kan. Lebih bertepatan tujuan tu khusyuk tu daripada prinsip tujuan khusyuknya berbanding daripada memakruhkannya. Imam Iz bin Abdul Salam juga berpandangan demikian. Jadi tujuannya adalah untuk khusyuk. Abaikan je lah orang kalau memakruhkannya tu. Tapi kalau boleh umpamanya kita khusyuk dalam keadaan buka mata, bukakanlah mata. Tapi kalau maunya kita salat di kebun yang mungkin ada bahaya-bahaya, bukalah mata. Tapi sekali-sekala tu bolehlah kita pejamkan. Kesimpulan, solat sambil membuka mata adalah lebih utama. Namun saya menyokong, ini ikut musannif ya, ikut daripada Ustaz Zahar ni, Ustaz Zaharuddin. Dia cakap, namun saya menyokong pandangan yang mengharuskan memejamkan mata. Dia sokong pandangan yang membolehkan memejamkan mata, iaitu dalam keadaan yang benar-benar diyakini dapat menambahkan kekhusyukan. Jadi kalau betul-betul dapat menambahkan kekhusyukan, maka ustaz ini dia menyokong bolehlah dipejamkan mata dan mengelakkan gangguan pandangan daripada memandang perkara yang pasti mengganggu khusyuk. Kalau nampaklah sesuatu yang mengganggu khusyuk kita, pejamkan je lah mata kita, supaya tambah khusyuk. Justru hukumnya adalah berbeza menurut keadaan seseorang. Selain itu, membuka mata semasa salat dilihat lebih utama. Itu adalah pandangan yang rajih, yang kuat menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi pula sebagai berikut. Kalau Imam Nawawi apa dia kata? Wal mukhtar, dan yang dipilih, annahu la yukrah, bahwasanya tidaklah dimakruhkan iza lam yakhfa dararat. Maksudnya membuka pandangan yang terpilih dalam bab pejam mata ketika solat adalah tidak dimakruhkan apabila orang yang salat tersebut tidak bimbang dengan sebarang bahaya. Lam yakhaf dararan, li'annahu, karena bahasa dia yajma'ul khusyuk, menghimpulkan khusyuk dan hadirnya hati. Wa yamna'u min irsalin nazar wa takrirul zihni, dan menghalang daripada liarnya pandangan mata dan bercelarunya pikirannya dan berkecamuknya pikiran. Jadi kata Imam Nawawi, dia lebih memilih bahawa tidak makruh dalam memejamkan mata, tidak makruh memejamkan mata kerana boleh mengumpulkan antara khusyuk dan hadirnya hati di dalam solat. Jadi boleh kita hadirkan hati kita boleh khusyukkan. Kemudian dia boleh menghalangi daripada kita memandang benda-benda yang boleh menjadikan pikiran kita berkecamuk, menjadikan khusyuk kita hilang. Jadi perlu diingatkan bahawa saya tidak menemui dalil khusyuk yang menunjukkan Nabi SAW pernah menutup mata. Dia tidak ada terjumpa hadis mengenai Rasul menutup mata ya, tatkala menunaikan solatnya. Bagaimanapun inti pada kekhusyukan Nabi SAW ada kalanya lebih perlu diikuti berbanding pergerakan luar tanpa rohnya. Jadi bukan tengok pergerakan saja, tengok khusyuknya tu ya. Inti khusyuknya Nabi walaupun baginda tidak tutup mata baginda, tidak pejam mata baginda ketika solat, baginda adalah khusyuk. Jadi yang kita fikirkan bagaimana nak khusyuknya ni, bukan pasal buka dan tutupnya mata ya. Bukan itu yang kita perhatikan, tapi bagaimana nak khusyuknya solat tu. Jadi apa cara yang boleh kita buat? Di antaranya kita pejamkan mata. Tapi janganlah pejamkan memanjang je. Pejam je terus, janganlah macam tu. Buka, kemudian kalau umpamanya dah macam kurang kekhusyukan, pejam mata sampai kembali balik hadir diri kita, hati kita di dalam solat tadi tu.
Jadi tidak ada, kalau Imam Nawawi katakan dia tak katakan makruh kerana ini tujuannya adalah untuk kekhusyukan katanya. Itu dia mengenai niat, mengenai takbir dan pandangan mata ketika solat. Takbir dan pandangan mata ketika solat. Macam mana? Boleh sampai di sini saja. Nanti kita baru masuk pada mengangkat tangan semasa takbir. Tadi itu bukan mengangkat tangan pasalnya. Tadi itu mengenai membaca Allahu Akbar. Sekarang ni nanti kita akan belajar mengenai mengangkat tangan semasa takbir. Macam mana cara mengangkat tangan ni? Ada cara-cara, ramai orang yang apa ni. Di belakangnya tu ada. Ya. Nanti akan kita bincangkan mengenai cara mengangkat tangan ketika takbir. Tadi ucap Allahu Akbar. Tak boleh kita cakap Allahu Akbar. Itu dah salah dah. Kalau kita cakap Allahu Akbar tu sudah kalimat tanya. Allah tu besarkah? Macam tu. Ya. Apakah Allah tu besar? Kalau kita ucapkan kita panjang pada doanya. Tapi pandangnya pada Allah saja. Ya. Jadi hati-hati dalam membaca takbir tadi. Okey, rasanya sampai di sini pelajaran kita dan mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Dan kalau ada yang nak bertanya silakan, ya, kerana ini fikih kan, fardu ain yang perlu kadang-kadang perlu sangat kita perhatikan.